bermula dalam anggaran 5,000 tahun. Pada waktu permulaan chess, permainan itu dimainkan oleh kerabat diraja, golongan aristokrat dan juga golongan atasan pada abad pertengahan. Chess pada mulanya muncul di barat laut India kuno sekitar 600 AD Gupta. Pada waktu itu, Gupta Empire yang memerintah India dan permainan yang dipanggil Chaturanga mula popular pada ketika itu. Chaturanga bermaksud 4 bahagian dalam tentera iaitu infantry, cavalry, elephantry, chariotry yang mewakili pawn, knight, bishop dan rook. Selain itu, Chaturanji dikenali sebagai checkmate pada waktu kini. Lepas itu, permainan chess ini telah tiba di Persia. Mengikut pandangan para sarjana, permainan chess telah sampai di Persia ketika pemerintahan Raja Khusra Anushirawan. Para sejarawan Persia juga tidak menafikan bahawa chess bermula daripada India. Namun begitu, terdapat juga pendapat chess tiba pada zaman pemerintahan Raja Khosrau II Parviz. Ada juga daripada teks lama yang bertajuk Pahlavi mengatakan chess dikenali sebagai Chatrang. Chess diteruskan di kawasan Tanah Arab, namun nama tersebut ditukar kepada Shatranj. Istilah Shahmat atau checkmate popular pada waktu itu, di mana Shah ialah raja dan Mat ialah mati. Selepas itu, chess terus mengembang hingga sampai ke Eropah. Di Eropah, permainan chess tiada ratu yang berada di sebelah raja, tetapi hanya ada penasihat lelaki. Bishop juga adalah gajah yang hanya boleh bergerak satu tapak pada waktu masa. Namun, itu semua berubah di mana penasihat lelaki menjadi ratu, gajah menjadi bishop dan infantry menjadi pawn mengikut budaya Eropah. Pada akhir pertengahan abad, peraturan chess berubah menjadi permainan moden. Ratu mula meraih kuasa di papan chess, bishop boleh bergerak tanpa batasan secara diagonal. Chess mula dimainkan dengan lebih giat dan lebih banyak juga strategi yang mula dimainkan melalui papan catur. Ini menandakan era populariti chess pada waktu itu. Pada abad ke-16, perlawanan chess diperkenalkan. Pada waktu itu banyak teori chess dikembangkan dan juga chess notation. Untuk pengetahuan anda, catur dimainkan pada papan bersaiz 8 darab 8 petak memberikannya jumlah 64 petak. Papan catur akan bersilih ganti warna terang dan gelap. Bagi memudahkan anda semua memahami penerangan rakan saya sekejap lagi, pergerakan buah catur akan diterangkan mengikut files iaitu menegak, rank iaitu melintang dan juga diagonal iaitu berpenjuru. Okey, kita mulakan dengan pawn. Ia disusun di barisan hadapan dan nilainya adalah 1. Bishop dan knight masing-masing mempunyai nilai sebanyak 3. Seterusnya, rook mempunyai nilai 5 dan queen dengan nilai tertinggi iaitu 9. Yang terakhir adalah king dengan nilai 0. Bagi pergerakan untuk buah pawn, pawn hanya boleh bergerak secara files iaitu menegak dan diagonal, iaitu hanya bila pawn mahu makan ataupun capture buah lain. Sekiranya pawn masih berada di tapak permulaan, pawn hanya boleh melangkah 1 ataupun 2 tapak. Bagi buah knight, knight hanya boleh bergerak dalam bentuk L sahaja. Bagi buah knight untuk makan ataupun capture buah lain, dia perlu bergerak secara L. Bagi buah bishop, dia hanya boleh bergerak secara diagonal, iaitu menyerong. Bishop yang berada di tapak putih hanya boleh bergerak di tapak putih sahaja. Bishop yang berada di dalam tapak hitam hanya boleh bergerak di dalam tapak hitam sahaja. Bagi buah rook, rook hanya boleh bergerak secara rank iaitu melintang dan files iaitu secara menegak.
Bagi buah queen pula, queen boleh bergerak secara rank, secara files dan juga secara diagonal. Selalunya orang akan suka buah queen ni sebab boleh jalan banyak. Kalau buah queen nak makan buah lain, queen boleh makan secara diagonal, rank ataupun files. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.